Nama saya Nur Syuhada Alia binti Abdul Latif. Saya akan memulakan pembintangan dengan keutuhan wacana dalam penulisan akademik. Baiklah, keutuhan wacana yang pertama adalah dari segi struktur penulisan, yaitu struktur penulisan yang sistematik. Artikel ini menampilkan struktur penulisan akademik yang lengkap dan tersusun secara logiknya. Bahagian-bahagian utama disusun mengikut konvensi jurnal ilmiah. Contohnya, ia dimulakan dari abstrak, pengenalan, latar belakang tokoh Hamka, huraian utama seperti falsafah dan pendidikan Islam menurut Hamka, dan disertakan dengan subtopik kecil yaitu matlamat, kurikulum, pendidik, dan murid. Kemudian sumbangan Hamka dan kepentingan akhlak, kesimpulan, dan akhir sekali rujukan. Bahagian-bahagian tersebut merupakan susunan bagi konvensi jurnal ilmiah. Dan ini struktur ini menunjukkan keutuhan wacana karena ia membentuk kesinambungan yang teratur antara bahagian teori, aplikasi, dan penutup. Jadi di sini pembaca ataupun audiens mereka dapat menelusuri hujah secara berperingkat tanpa keliru karena isi-isi di dalam artikel ini disusun dengan sistematik. Struktur penulisannya disusun secara sistematik. Contoh dalam artikel adalah pendidikan yang dibahaskan di sini lebih kepada pendidikan Islam menurut seorang tokoh yang terkenal dalam bidang pendidikan. Beliau adalah Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau lebih dikenali sebagai Hamka, menerusi nama penanya Rizwan 2020. Di sini ayat ini berfungsi sebagai peralihan ataupun dipanggil sebagai transition yang menghubungkan pengenalan umum dengan fokus utama. Ia memperlihatkan kesinambungan wacana. Contohnya, pendidikan yang dibahaskan di sini lebih kepada pendidikan Islam. Ini merupakan pengenalan bagi topik tersebut, kemudian disertakan dengan nama tokoh, dan di sini disebut sebagai peralihan topik. Kita akan bergerak ke keutuhan wacana dalam penulisan akademik yang kedua, yaitu kohesi dan koherensi idea. Artikel ini menampilkan kohesi, yaitu hubungan bentuk, dan koherensi, hubungan makna yang baik. Penulis artikel ini menggunakan penanda wacana untuk menghubungkan ayat dan perenggan. Kita akan melihat bagaimana kohesi dan koherensi ini memainkan peranan penting dalam memastikan penulisan yang berkesan dan berstruktur. Kohesi ini merujuk kepada hubungan bentuk dalam ayat, seperti penggunaan penanda wacana. Contohnya, oleh itu, seterusnya, namun, di samping itu, hal ini menunjukkan yang membantu menghubungkan idea antara ayat dan perenggan. Manakala, bagi koherensi pula, ianya bermaksud kesinambungan makna atau logik antara satu idea dengan satu idea yang lain. Apabila kedua-dua unsur ini digabungkan, ia dapat menjamin aliran hujah yang lancar untuk menjadikan penulisan mudah difahami dan lebih tersusun secara logiknya. Kohesi dan koherensi ini penting untuk menunjukkan hubungan antara sebab dan akibat ataupun antara hujah dan bukti sesebuah penulisan ataupun artikel. Dalam konteks akademik, ciri ini mencerminkan keutuhan penulisan karena setiap ide yang diutarakan akan bergerak secara tersusun tanpa terputus karena adanya penanda wacana yang dapat menghubungkan ayat dan ayat. Contoh yang terdapat dalam artikel adalah seperti pandangan Hamka mengenai pendidikan Islam ialah satu proses dan usaha membentuk sikap dan pribadi yang berbudi pekerti serta berakhlak mulia bagi mencapai kemajuan bangsa yang berlandaskan keyakinan tauhid. Oleh itu, boleh disimpulkan bahwa Hamka percaya bahwa pendidikan Islam perlu mencapai keseimbangan antara ilmu duniawi dan ukhrawi. Baiklah, di sini kita dapat melihat kohesi, yaitu yang wujud pada penggunaan penanda wacana oleh itu yang menghubungkan idea. Sebelumnya adalah definisi pendidikan Islam dengan kesimpulan yang logik. Contohnya, kita dapat lihat idea tersebut dihubungkan oleh penanda wacana oleh itu. Kemudian disertakan dengan koherensi, yaitu terserla dalam kesinambungan makna. Di sini penulis menguraikan konsep pendidikan Islam
dan kemudian merumuskan implikasinya, yaitu perlunya keseimbangan antara duniawi dan ukhrawi. Oke. Jadi di sini ayat ini menunjukkan kohesi melalui penggunaan oleh itu sebagai penghubung. Manakala koherensinya jelas apabila penulis menyimpulkan bahwa pendidikan Islam mesti seimbang antara duniawi dan akhirat. Jadi hal ini dapat membuktikan bahwa penulisan Hamka ini menampilkan koherensi makna yang jelas dan setiap hujah ini dapat disampaikan secara tersusun serta saling berkaitan. Melalui contoh ini kita dapat lihat bahwa penulisan Hamka ini mempunyai ciri kohesi dan koherensi yang kukuh. Karena penulisnya menghubungkan ide dengan jelas dari maksud pendidikan sebagai pembentukan insan kepada akibat pendidikan yang tidak seimbang. Jadi kesinambungan inilah yang menjadikan penulisan itu utuh, tersusun dan mudah difaham oleh pembaca. Keutuhan wacana dalam penulisan yang ketiga ialah dari segi kesepaduan tema utama. Tema utama artikel ini yaitu pendekatan seimbang dalam falsafah dan pendidikan Islam menurut Hamka dikekalkan secara konsisten dari mula hingga akhir ayat. Di sini penulis berjaya menonjolkan keseimbangan antara ilmu dan akhlak, duniawi dan ukhrawi, serta antara teori dan amalan. Di mana setiap bahagian dalam artikel ini sama ada mengenai falsafah, kurikulum, pendidik atau murid, semuanya berpaksikan kepada gagasan keseimbangan. Jadi di sini hal ini menunjukkan bahwa penulis dapat berjaya mengekalkan fokus dan kesatuan tema yang kukuh, di mana setiap bahagian dikaitkan kembali dengan gagasan keseimbangan. Jadi tema utama itu tidak terpesong kepada isi yang lain. Dan kesepaduan tema ini dia menonjolkan keutuhan wacana dari segi matlamat penulisan. Artikel yang mempunyai tema yang konsisten dapat memastikan setiap isi tidak menyimpang daripada objektif asal, seperti artikel ini, yaitu tema utamanya yang mengenai pendekatan seimbang. Dalam konteks pembentangan ilmiah, kesepaduan tema utama membantu audiens untuk faham message dengan lebih mudah dan jelas. Contoh yang terdapat dalam artikel adalah seperti Hamka menegaskan bahwa akhlak perlu berasaskan tauhid dan turut dipengaruhi oleh persekitaran serta latihan rutin dalam membentuk sikap dan tingkah laku individu. Di sini artikel itu menekankan bahwa Hamka menegaskan itu selari dengan tema utama artikel, yaitu berdasarkan pandangan Hamka. Selepas itu, kita akan bergerak ke konsistensi gaya dan nada penulisan. Penulisan artikel ini menggunakan nada penulisan yang konsisten dalam laras formal, ilmiah dan objektif, di mana penulis mengekalkan gaya bahasa akademik dari awal hingga akhir artikel tanpa menyimpang kepada nada lain seperti nada naratif ataupun nada emosional. Jadi konsistensi gaya ini mencerminkan keutuhan dari sudut identiti wacana ilmiah. Dalam konteks jurnal, pengekalan gaya formal menunjukkan disiplin intelektual dan ketepatan analisis. Contohnya, pandangan Hamka mengenai pendidikan Islam ialah satu proses dan usaha membentuk sikap dan pribadi yang berbudi pekerti serta berakhlak mulia bagi mencapai kemajuan bangsa yang berlandaskan keyakinan tauhid. Jadi di sini kita dapat melihat ayat ini mengekalkan gaya ilmiah yang mantap tanpa nada subjektif ataupun nada retorik. Kemudian kita akan ke keutuhan sumber dan sokongan bukti. Di sini penulis menyokong hujah dengan rujukan yang pelbagai dan relevan, termasuk karya asli Hamka dan kajian sarjana kontemporeri dari 2020 hingga 2025. Ini menunjukkan kesepaduan antara sumber klasik dan modern. Kekuatan bukti ini meningkatkan keutuhan wacana dari segi autoriti ilmiah. Kekuatan bukti ini meningkatkan keutuhan wacana. Idenya tidak berdiri sendiri, sebaliknya berpaksikan kepada data dan pandangan ilmuwan lain yang menjadikannya penulisan lebih kredibel. Ini bermaksud
Apa-apa fakta yang ada dalam artikel tersebut bukanlah sendiri, tetapi berdasarkan ayat-ayat ataupun fakta daripada ilmuwan-ilmuwan yang terdahulu. Kedua-dua petikan ini menunjukkan penulis menggunakan bukti teoretikal, iaitu Hamka, dan dasar semasa KPM untuk menyokong hujah. Contohnya, menurut Irawan 2023 menyatakan bahawa pelajar ini dibaratkan seperti bunga atau matahari yang akan memberikan sinar dan wajah baharu terhadap masyarakat itu sendiri. Di sini ayat tersebut diambil daripada penulis bernama Irawan daripada hasil karyanya ya pada tahun 2023. Bukan itu sahaja, keutuhan wacana yang terdapat daripada artikel ini ialah dari penggunaan perenggan yang seimbang. Di sini, setiap perenggan dalam artikel tersebut mengandungi satu ide utama yang dihuraikan secara menyeluruh, dengan sokongan contoh dan justifikasi. Bermakna tiada perenggan yang terlalu panjang ataupun tiada yang terlalu pendek. Setiap ayat dihuraikan secara sama rata dengan patah perkataan yang sama. Contoh, ide utama, huraian dan contoh dipersembahkan secara lengkap dalam satu unit perenggan. Ini merupakan contoh yang terdapat dalam artikel. Dan akhir sekali, kesimpulan yang mengikat keseluruhan wacana. Artikel ini mempunyai keseluruhan yang lengkap, mewakili keseluruhan wacana. Seperti bahagian penutup artikel mengulangi semula fokus utama, iaitu Hamka sebagai tokoh pendidikan Islam yang menekankan keseimbangan antara nilai agama dan keperluan dunia moden. Kesimpulan yang kembali kepada objektif awal menandakan keutuhan keseluruhan wacana. Sebagai contoh, pemikirannya yang menekankan integrasi antara nilai-nilai agama dan keperluan praktikal dunia moden menjadikan beliau tokoh yang relevan hingga ke hari ini. Kesimpulan yang kembali kepada objektif awal ini menandakan keutuhan keseluruhan wacana. Ia menutup perbincangan dengan ringkas, namun mengikat semula semua isi yang telah dibentangkan. Jadi pembaca dapat ingat apa tema utama bagi artikel tersebut. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan tentang kemahiran membuat rujukan, iaitu satu kemahiran penting dalam penulisan akademik. Kemahiran ini bukan sekadar tahu cara menulis senarai rujukan, tetapi juga melibatkan keupayaan untuk menilai, memilih dan mengintegrasikan sumber dengan tepat dan beretika. Melalui kemahiran ini, penulis dapat menghasilkan penulisan yang lebih sahih, berkredibiliti dan bebas daripada unsur plagiarisme. Kemahiran pertama ialah menggunakan format APA secara konsisten. Dalam penulisan akademik, format APA digunakan untuk dua perkara utama, iaitu sitasi dalam teks dan senarai rujukan di akhir artikel. Seperti contoh, dalam teks kita boleh menulis Irawan 2023, manakala dalam senarai rujukan penuh, gaya penulisannya ialah Hamka dalam kurungan 1986, Falsafah Hidup Pustaka Panji Mas. Format APA memenuhi standar akademik antarabangsa dan memudahkan pembaca menjejak sumber asal. Selain itu, ia juga mengelakkan berlakunya plagiarisme, iaitu tindakan menyalin tanpa memberi kredit kepada penulis asal. Dengan menggunakan format APA secara konsisten, karya kita akan nampak lebih profesional, teratur, dan mudah disemak oleh pembaca maupun penyelidik lain. Baiklah, kemahiran kedua ialah memastikan sumber rujukan yang digunakan pelbagai dan sahih. Penulis digalakkan untuk menggabungkan pelbagai bentuk sumber seperti karya klasik, contohnya tulisan Hamka, jurnal moden antara tahun 2020 hingga 2025, serta laman rasmi seperti Kementerian Pendidikan Malaysia atau Dewan Bahasa dan Pustaka. Kepelbagaian ini
penting kerana setiap jenis sumber membawa kekuatan sendiri. Karya klasik memberi pandangan falsafah dan nilai ilmu tradisional, manakala jurnal moden menyumbang kepada bentuk saintifik terkini. Sumber rasmi kerajaan pula menambah kesahihan fakta dan data. Seperti contoh, Kementerian Pendidikan Malaysia dalam kurungan 2025 boleh dijadikan rujukan untuk menyokong hujah berkaitan falsafah pendidikan kebangsaan. Hal ini menunjukkan penulis bijak mengimbangi sumber lama dan sumber baharu untuk menghasilkan hujah yang lebih kuat dan menyeluruh. Kemahiran ketiga pula ialah susunan abjad dan akses digital lengkap. Rujukan disusun mengikut abjad dan disertakan dengan DOI serta pautan dalam talian. Hal ini supaya menunjukkan disiplin ilmiah dan memudahkan lagi capaian digital dalam era pembelajaran teknologi. Seperti contoh yang telah diberikan. Keempat pula ialah menilai dan mengintegrasi sumber secara analitikal. Ini bermaksud penulis bukan sekadar memetik atau menyalin semula sumber, tetapi juga menilai, membanding dan menghubungkan idea daripada pelbagai tokoh. Sebagai contoh, penulis boleh mengaitkan pandangan Hamka tentang keseimbangan antara akal dan rohani dalam pendidikan Islam dengan konsep Tazkiyatun Nafs yang dibawa oleh Imam Al-Ghazali serta teori-teori sosial Ibnu Khaldun. Gabungan ini menunjukkan keupayaan analitikal penulis untuk mengembangkan hujah dan memperkukuh pandangan utama dalam artikel. Sebagai contoh ayat integrasi, penulis mengaitkan pandangan Hamka tentang pendidikan jiwa dan akal dengan konsep Tazkiyatun Nafs Al-Ghazali bagi menegaskan kepentingan keseimbangan ilmu dan akhlak. Kemahiran ini menunjukkan bahawa penulis bukan sekadar memahami sumber, tetapi mampu mentafsir dan mengaplikasikannya dalam konteks penulisan ilmiah. Akhir sekali, kemahiran kelima ialah menunjukkan konsistensi bahasa akademik dan rujukan. Dalam keseluruhan artikel, penulis perlu mengekalkan gaya bahasa ilmiah dan penggunaan istilah yang tepat seperti pendidikan Islam, holistik atau falsafah seimbang. Justifikasinya, konsistensi bahasa membantu mengekalkan kejelasan dan kredibiliti tulisan. Sebagai contoh, petikan daripada Tafsir Al-Azhar boleh digunakan untuk menghuraikan pandangan Hamka tentang nilai ilmu dan amal. Namun, penulis perlu berhati-hati agar maksud asal tidak diseleweng. Ini menunjukkan penguasaan bahasa ilmiah dan keupayaan seorang penulis dalam menghuraikan sumber dengan amanah. Sebagai kesimpulannya, kemahiran membuat rujukan bukan hanya soal format, tetapi juga mencerminkan etika dan keilmuan seseorang penulis. Saya ulangi semula, 5 kemahiran utama yang saya bentangkan tadi ialah: pertama, menggunakan format APA secara konsisten; kedua, menggunakan sumber yang pelbagai dan sahih; ketiga, menyusun rujukan dengan capaian digital; keempat, menilai dan mengintegrasi sumber secara analitikal; serta yang kelima, menunjukkan konsistensi bahasa akademik. Dengan menguasai kemahiran ini, penulis dapat menghasilkan penulisan ilmiah yang bernilai tinggi dan diiktiraf dari segi akademik. Sekian, terima kasih. Sekarang kita beralih kepada tujuan kejelasan dalam penulisan. Jadi yang pertama, memudahkan pembaca memahami mesej penulis. Di sini, memastikan pembaca dapat menangkap maksud sebenar tanpa kekeliruan ataupun tafsiran yang salah. Yang kedua, menyampaikan idea dengan tepat dan berkesan.
sini membantu menyampaikan maklumat, hujah dan fakta secara tepat serta mengelakkan berlakunya salah faham. Seterusnya, menunjukkan kredibiliti dan kematangan penulis. Kejelasan menggambarkan tahap penguasaan bahasa dan keilmuan penulis terhadap topik yang dibincangkan. Maksudnya di sini, kalau penulis tu faham, kalau dia punya penulisan tu jelas, maksudnya dia faham apa yang dia lakukan. Seterusnya, menarik minat dan mengekalkan fokus pembaca. Di sini, penulisan yang mudah difahami dan tersusun kemas dapat mengekalkan perhatian membaca hingga ke akhir teks. Sekarang kita masuk kepada ciri-ciri kejelasan dalam penulisan. Yang pertama, bahasa yang mudah, tepat dan sesuai dengan khalayak. Maksudnya di sini mengelakkan bahasa yang berbunga ataupun terlalu teknikal kecuali perlu. Sebaiknya kita hanya menggunakan satu perkataan yang memberikan maksud yang jelas. Tidak perlu yang terlampau berbelit-belit. Seterusnya, konsistensi dari segi istilah dan juga gaya penulisan. Penggunaan istilah yang seragam serta gaya bahasa yang konsisten membantu pembaca memahami dengan mudah. Seterusnya, idea ini disusun secara logik dan berurutan. Setiap perenggan mengandungi satu idea utama yang disokong oleh huraian dan contoh yang relevan. Maksudnya di sini, huraian-huraian ataupun contoh yang digunakan untuk idea itu mesti tepat, berkenaan. Kalau tidak, dia akan tidak masuk dengan isi yang diberi. Okey, seterusnya, struktur ayat yang tersusun dan tidak berbelit. Gunakan ayat aktif dan elakkan ayat terlalu panjang agar mesej tidak kabur. Sekarang kita beralih kepada cara-cara mencapai kejelasan dalam penulisan. Yang pertama, merancang isi sebelum menulis ataupun perancangan idea. Sediakan rangka atau peta minda supaya penulisan mempunyai arah yang jelas dan juga tersusun. Seterusnya, menggunakan bahasa yang padat dan bermakna. Pilih perkataan yang tepat dan elakkan pengulangan atau frasa yang tidak perlu. Seterusnya, gunakan penanda wacana dan perenggan yang jelas. Gunakan kata hubung seperti selain itu, oleh itu, seterusnya untuk menghubungkan idea agar aliran penulisan dia lancar dan menarik. Seterusnya, membuat semakan dan penyuntingan semula. Baca semula tulisan untuk membetulkan kesilapan tata bahasa, ejaan dan memastikan mesej sampai dengan jelas. Memastikan apa yang kita buat tu disampaikan dengan jelas. Sekarang kita beralih kepada kejelasan penulisan berdasarkan teks yang kita kaji. Yang pertama, kejelasan dari segi bahasa dan struktur. Penulisan menggunakan bahasa ilmiah yang tersusun dan mudah difahami oleh pembaca akademik. Ayat yang digunakan lengkap dengan struktur subjek, predikat dan pelengkap yang jelas. Seterusnya, penggunaan istilah seperti falsafah pendidikan, tauhid, akhlak, insan seimbang memperlihatkan konsistensi istilah dalam bidang pendidikan Islam. Seterusnya, walaupun bahasa yang digunakan tinggi, penulis mengelak daripada penggunaan ayat terlalu panjang yang boleh mengelirukan pembaca. Yang kedua, kejelasan dari segi objektif dan juga penulisan. Objektif utama artikel dinyatakan dengan jelas dalam abstrak membincangkan kedudukan falsafah dalam Islam menurut pandangan Hamka. Fokus terhadap pendekatan seimbang dalam pemikiran Hamka ditekankan berulang kali dalam bahagian pengenalan dan juga kesimpulan. Seterusnya, tiada peralihan topik yang kabur. Setiap perenggan menyumbang kepada objektif utama. Yang ketiga, kejelasan idea dan juga hujah. Setiap bahagian mempunyai idea utama yang jelas. Contohnya,
matlamat pendidikan Islam, iaitu ilmu dunia dan akhirat, kurikulum pendidikan Islam, agama dan ilmu rasional, peranan pendidik dan murid, dan akhir sekali kepentingan akhlak. Ya, jelas idea yang diberikan. Penulis menyusun hujah secara logik daripada konsep umum falsafah Hamka kepada aplikasi khusus seperti pendidikan, akhlak dan juga masyarakat. Petikan karya Hamka digunakan untuk menyokong setiap hujah, menjadikan penjelasan lebih kukuh dan berautoriti. Yang keempat, kejelasan dari segi penggunaan sumber dan juga rujukan. Rujukan akademik dinyatakan secara sistematik di akhir artikel dengan tahun, pengarang dan juga tajuk. Penulis juga menggunakan sumber utama seperti karya Hamka sendiri, falsafah hidup, lembaga hidup, tafsir Al-Azhar, menunjukkan kejelasan dan kesahihan maklumat yang disampaikan. Setiap fakta disokong dengan rujukan, memudahkan pembaca mengesahkan maklumat yang diberikan. Dan yang seterusnya, yang kelima, kejelasan dari segi aliran dan juga perenggan. Artikel yang digunakan ni dia buat secara tersusun, secara kronologi dan tematik. Daripada pengenalan kepada latar belakang Hamka, kepada falsafah pendidikan, seterusnya aspek pendidikan, guru murid ke kurikulum, kemudian akhlak dan akhir sekali kesimpulan. Setiap bahagian dihubungkan dengan baik menggunakan ayat peralihan seperti seterusnya, oleh itu, selain itu, yang membantu kesinambungan pembaca. Tiada percanggahan antara isi bahagian. Semua menyokong tema utama, iaitu keseimbangan dalam pendidikan Islam. Yang keenam, kejelasan dari segi gaya penulisan akademik. Penulis menggunakan gaya yang formal dan objektif tanpa memasukkan pendapat peribadi sendiri. Seterusnya, bahasa yang digunakan ialah bahasa yang sopan, menghormati tokoh Hamka sebagai subjek ilmiah. Seterusnya, tanda baca dan format akademik seperti petikan dan kurungan tahun digunakan dengan konsisten. Jadi, kita masuk kepada kesimpulan berdasarkan kejelasan penulisan. Penulisan artikel ini menunjukkan tahap kejelasan yang tinggi dari segi bahasa, struktur, penyampaian idea dan juga rujukan. Setiap perenggan mempunyai fokus tersendiri yang berkait dengan objektif utama yang menjelaskan pendekatan seimbang Hamka dalam falsafah dan pendidikan Islam. Gaya akademik yang kemas menjadikan artikel ini mudah difahami oleh pelajar, pendidik dan pengkaji dalam bidang pendidikan Islam.